الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة بالقبول وتمام كل سول ومأمول وصلاح شأن ظاهرة وباتنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشائخنا ولمعلمنا مع اللطف والعافية، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى، والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان، بحق سيدنا ولد أدنان، وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والديجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semuanya termasuk diri saya dan sekalian daripada ahli keluarga kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesihatan, dipermudahkan segala urusan, dijauhkan daripada segala musibah, diangkat segala kepayahan dan kesusahan, serta dihilangkan segala kesedihan, dan Allah Subhanahu wa taala campakkan dalam hati kita ini ketenangan. Allah berikan kepada kita kebahagiaan sehingga kita dapat mengharumi saat-saat musibah ini sebagai orang yang beriman, yang berkeyakinan dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita akan sambung semula pengajian kita pada membahaskan kitab Adab Perempuan, muka surat yang ke-29, masuk kepada adab yang seterusnya, iaitu pelajaran yang ke-9, adab kepada guru. Kalau semalam kita telah selesaikan membicarakan tentang adab di sekolah, maka kita masuk membicarakan adab yang ke-9, iaitu adab kepada guru. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumina fid daraini amin ya rabbal alamin. Pelajaran yang ke-9, adab kepada guru. Adab kepada guru. Guru seperti kita sedia maklum merupakan seorang insan yang diperlukan untuk mengajar, mendidik dan memberi kefahaman kepada seorang murid. Tidaklah seseorang itu dapat memiliki ilmu melainkan berwasilahkan kepada seorang guru. Maka guru ni peranannya besar. Guru pun dipanggil, cikgu pun dipanggil, ustaz pun dipanggil, apa lagi?
syekh pun dipanggil, murabbi pun dipanggil. Cuma kedudukan dan tingkatannya serta pembahagian tugasnya itu mengikut kepada keadaan dan keilmuan pada diri masing-masing. Adapun secara asasnya guru ini adalah mereka insan-insan yang mulia, memberikan didikan dan pengajaran kepada mereka-mereka yang memerlukan daripada kalangan murid. Jadi para guru ini ada kedudukan yang mulia di sisi agama kita. Agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan golongan guru, yakni golongan pendidik, golongan pengajar ini pada kedudukan yang sangat istimewa. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri di antara tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, perutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebagai muallim, yakni orang yang mengajar kepada orang lain. Allah nyatakan dalam Al-Quran, laqad mannallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu kurniaan yang besar ke atas orang-orang yang beriman. Ketika mana? Ketika diutuskan kepada mereka itu seorang rasul daripada kalangan mereka sendiri. Siapa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di antara tugasnya itu ya yatlu alaihim ayatihi, membacakan ke atas umat ataupun hamba itu akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzakkihim, dan rasul itu membersihkan mereka itu daripada segala kekufuran, daripada segala sifat-sifat mazmumah kepada sifat-sifat mahmudah, daripada kejahilan kepada ma'rifah, mengenal kepada Allah dan mengenal segala syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Rasul ini mengajarkan kepada mereka akan isi kitab, yakni akan Al-Quran, dan juga hikmah, yakni kebijaksanaan yang ada di dalam Al-Quran. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara tugasnya itu adalah sebagai muallim, sebagai pendidik ataupun pengajar kepada umat-umatnya. Karena itulah para guru ini memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak dapatkan keberkataan, nak dapatkan kebaikan, nak dapatkan keberkatan ilmu, maka kena jaga mereka yang menjadi wasilah kepada kita mendapat ilmu. Siapa? Guru. Siapapun mereka, apapun ilmu yang diajarkan, maka wajarlah kita sebagai murid ini memberikan penghormatan dan juga beradab dengan mereka dengan sebaik-baik kelakuan dan sebaik-baik penghormatan. Inilah yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Apabila mereka masuk ke alam persekolahan, mereka perlu diajar supaya memiliki adab dan perangai yang baik terhadap guru-guru mereka. Adapun mutaakhir ini, kita lihat ramai daripada kalangan murid-murid yang bersekolah sudah hilang tata tertib ataupun tata sila, serta hilang adab mereka terhadap guru-guru. Sehingga kita lihat banyak daripada perkara yang mengaibkan serta memalukan yang dipaparkan kepada kita, kelakuan setengah daripada ibu bapa yang mana mereka membiarkan anak-anak mereka itu tidak menzahirkan kehormatan dan berakhlak dengan akhlak yang baik terhadap guru-guru. Maka ini satu punca yang menyebabkan ilmu itu tidak dapat kepada anak-anak mereka. Sebab itu penting adab ini diajarkan kepada anak-anak, terutama kepada guru yang menjadi sumber ilmu itu sampai kepada mereka. Kerana kita sebagai manusia yang berakal, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengaturkan perjalanan kita ni nak mendapat pengetahuan mesti berwasilahkan kepada guru. Seperti mana didikan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Jibril alaihi salam. Ketika Allah Subhanahu wa taala nak menurunkan wahyunya kepada Rasulullah, berperantarakan Jibril alaihi salam. Ini nak menunjukkan secara
syariatnya ilmu itu mesti berperantaraan. Kalau Allah Ta'ala nak berikan kepada Rasulullah secara direct pun boleh, tetapi nak memberi didikan kepada kita sebagai hamba bahawa ilmu itu mesti melalui perantaraan. Siapa perantaraannya? Muallim, orang yang mengajar. Guru itulah sebagai perantaraan untuk kita mendapatkan ilmu. Jadi wajarlah kita beradab kepada guru. Baik. Kita lihat apakah adab-adab yang perlu ada kepada seorang anak itu kepada guru-gurunya. Yang pertama, pengarang kitab kita ni dia menyatakan wajiblah ia murid tu. Wajiblah ia murid ataupun wajiblah ia, domain ni kita kembali kepada asal kitab ni, iaitu anak-anak perempuan. Wajiblah ia, yakni anak-anak perempuan, memuliakan guru-gurunya sebagaimana memuliakan ibu bapanya jua. Jadi sebagai murid, perlulah ia memuliakan gurunya, menghormati guru-gurunya. Bukan seorang gurunya, maksudnya guru-gurunya. Siapa jua yang mengajarkan kepada dirinya akan satu-satu ilmu, maka wajiblah dia memuliakan. Walaupun bukan daripada kalangan orang yang beriman sekalipun, kalau mereka itu termasuk di antara orang yang memberikan didikan kepadanya, wajib dia muliakan. Walaupun datangnya daripada orang yang bukan beriman ataupun orang yang bukan Islam sekalipun, wajar mereka itu memuliakan guru-gurunya. Kerana apa? Kerana dia telah memberikan pengetahuan kepada kita ataupun kepada anak-anak kita. Jadi wajiblah murid itu memuliakan guru-gurunya bagaimana memuliakan ibu bapanya juga. Seperti mana anak itu ataupun murid itu memuliakan ibu bapanya, begitu jugalah dia perlu memberikan penghormatan dan kemuliaan kepada guru-gurunya. Kerana guru itu juga umpama bapa, guru itu juga umpama ibu bagi murid-murid. Kenapa perlu memuliakan guru-guru? Kerana mereka itulah yang mengasuh dan menunjukkan dia kepada jalan yang boleh ia menjadi seorang perempuan yang berakal lagi berperangai baik. Sebab tu perlu memuliakan guru-guru. Kenapa? Kerana guru inilah yang mengasuh, yang mendidik dan menunjukkan dia anak perempuan ni kepada jalan yang boleh ia anak perempuan menjadi seorang perempuan yang berakal, orang yang cerdik. Berakal maksudnya yang cerdik, lagi berperangai baik, lagi memiliki adab-adab yang baik. Jadi guru ni peranan dia besar. Peranan dia sangat besar. Dialah yang mencorak keadaan muridnya itu menjadi orang yang cerdik, dan dia jugalah yang mencorakkan perangai serta kelakuan muridnya itu supaya menjadi murid yang berakhlak dan beradab dengan adab-adab yang mulia. Itu peranan guru. Sebab tu bila nak belajar ni, salah satu daripada syarat untuk mendapatkan ilmu adalah kita mendapatkan guru yang berkelayakan. Dapatkan guru yang berkelayakan. Ada 6 perkara yang perlu bagi seseorang ini untuk mendapatkan ilmu. Seperti mana yang diperkatakan oleh Syekh Az-Zarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Yang di situ ada dia menyatakan tentang beberapa syair berkenaan dengan syarat-syarat untuk mendapatkan ilmu. Yang mana syair ini diambil daripada perkataan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dia menyatakan, ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'ambika an majmu'iha bibayanin zakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadhin wa tuli zamanin. Dia kata, ingatlah, engkau tidak akan mendapatkan ilmu, yang tak akan mendapatkan kefahaman serta keberkatan daripada ilmu itu kecuali dengan memenuhi 6 syarat. Kerana ada 6 syarat ni,
maka bolehlah bolehlah diri seseorang tu, sama ada murid ataupun kita sendiri ni, mendapat ilmu dan mendapat keberkatan daripada ilmu. Dia kata, saya akan beritahukan kepada kamu tentang perkara-perkara tersebut. Yang pertama dia kata kecerdasan, yakni kecerdikan. Yang kedua kemahuan ataupun kesungguhan. Yang ketiga sabar. Yang keempat ada belanja, yakni ada kewangan nak menuntut ilmu. Yang kelima, bimbingan daripada guru yang mursyid, yakni guru yang cerdik, lagi boleh membentuk peribadi serta akhlak murid-muridnya. Bukan sekadar dia cerdik, tapi dia boleh membentuk dan menunjukkan kepada jalan-jalan yang betul. Dan yang keenam, waktu yang lama. Jadi menuntut ilmu ni memerlukan waktu yang lama. Jadi ni 6 syarat untuk kita mendapatkan keberkatan ilmu. Salah satu daripadanya ialah bimbingan daripada guru yang cerdik, guru yang mursyid, guru yang memang tahu bagaimana nak memimpin murid-muridnya ini kepada jalan-jalan kebaikan yang boleh mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Terutama bagi mereka yang nak menuntut ilmu agama, maka terlebih wajarlah dan terlebih patutlah ketika mereka nak menuntut ilmu agama itu, mereka mencari guru yang memang benar-benar berkelayakan. Kenapa? Ilmu yang berkaitan dengan agama ini tidak boleh diperolehi dan dipahami dengan cara-cara kita sendiri saja, tak boleh. Melainkan berhajat kepada orang yang menunjukkan kepada kita. Sebab tu pada syariat kita ini adanya isnad, dipanggil sandaran-sandaran ilmu. Kalau kita nak menyebutkan satu-satu ilmu, kita perlu menyatakan daripada mana kita ambil ilmu tersebut, siapa guru kita, dan guru kita mengambil kepada siapa. Lah sampailah kepada pengarang kitab dan akhirnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keberkatan ilmu tu ada apabila rantaiannya itu dijaga dengan baik. Jadi kita tak boleh nak mengambil ilmu dengan cara-cara kita sendiri saja. Seperti mana kita lihat di zaman mutaakhir ini, ada segolongan daripada golongan-golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menyeru kepada umat ini supaya terus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, sehingga meninggalkan perjalanan daripada perjalanan para ulama. Seolah-olah mereka kata tinggalkan para ulama, kembali terus kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan kita ikut. Bukan kata jangan ikut Al-Quran dan Sunnah, jangan tinggalkan perjalanan para ulama yang boleh membawa kita ni faham akan Al-Quran dan Sunnah. Kerana Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW ini seumpama lautan yang sangat luas, lautan yang sangat dalam. Jadi mana mungkin kita nak menyelam ke dalam lautan yang sangat luas dan dalam ini tanpa bantuan dan peralatan? Kita tak akan mampu. Jadi kalau kita nak menyelam dalam lautan yang luas serta dalam ni, maka kita berhajat kepada alat-alat tertentu. Terkadang kita tak mampu dan tak memiliki alat, tapi alat itu ada pada orang lain. Maka apabila ada pada orang lain yang lebih lengkap dan cukup peralatannya, maka biarlah mereka yang menyelami lautan yang dalam tu mencari hasil-hasilnya, dan kita ni sekadar menunggu dan mengambil saja. Begitulah keadaannya. Al-Quran dan Sunnah Nabi ni merupakan satu lautan yang luas, ibarat lautan yang luas, yang mana kita sebagai orang awam ini, sebagai murid-murid yang kecil ni, kita tak akan mampu nak menyelam, memahami Al-Quran, konteks yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu secara bersendirian. Melainkan kita berhajat kepada wasilah. Maka wasilahnya siapa? Para ulama, para guru-guru kita yang membantu kita menghurai dan menjelaskan segala hikmah-hikmah, menjelaskan kepada kita segala perkara yang ada dalam Al-Quran dan Sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu kita kata bukan tak boleh nak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi kita nak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah membetuli dengan apa yang dikehendaki oleh mereka yang telah terdahulu daripada kalangan orang-orang yang berjaya seumpama para ulama. Dan terkadang mereka kata kita kena kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Maksud kembali ni maksud orang yang pernah meninggalkan lalu kembali semula. Tapi kita tak pernah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi buat apa kita nak kembali?
Kita tak perlu kembali. Apa yang perlu kita lakukan adalah memahami, mempelajari, mengikut perjalanan daripada para ulama, kemudian kita beramal sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh para ulama yang terlebih dahulu telah mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan untuk kita berhajat kepada guru. Menuntut ilmu jangan sampai salah menuntut kepada guru yang boleh membawa kita kepada kesesatan. Dan baik, kerana tu perlu kita dan wajib kita mengajarkan kepada anak-anak dan juga mengajar kepada diri kita sendiri untuk memuliakan guru-guru. Kerana mereka lah yang mengasuh dan menunjukkan kepada anak dan kita ni kepada jalan yang boleh menjadikan seorang anak perempuan itu menjadi perempuan yang berakal, lagi berperangai dengan perangai yang elok. Tu yang pertama. Wajib memuliakan, wajib menghormati mereka. Dan yang kedua, wajiblah ia anak perempuan ini, anak perempuan sebagai murid ni mengamalkan segala nasihatnya. Wajib mengamalkan segala nasihat-nasihat dan suruhan-suruhan daripada guru tu. Apa jua yang dinasihatkan ke atas kita, ke atas anak tu, daripada segala perkara-perkara yang baik, perlulah didengar. Kerana nasihat ni ibarat daripada perkataan dan perbuatan yang memberi kebaikan kepada orang yang mendengar. Itu nasihat. Terkadang nasihat ni datangnya daripada perkataan, dan terkadang nasihat ni datangnya daripada perbuatan, yang apabila kita dengar dan kita lihat, memberi kebaikan kepada kita yang mendengar dan melihat. Tu. Jadi wajiblah mengamalkan segala nasihat. Nasihat yang memberi kebaikan dan nasihat yang menyuruh kita supaya melakukan ketaatan, wajiblah kita mengamalkan. Dan mengetahui akan kelebihan-kelebihan mereka itu. Dan wajib juga kita mengetahui akan kelebihan ataupun keistimewaan yang ada pada guru-guru. Siapa mereka ni? Apa keutamaan mereka? Apa kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita tahu akan kelebihan guru-guru ni, nescaya kita akan meletakkan mereka ini pada satu kedudukan yang sangat tinggi, sesuai dengan kemuliaan yang dikehendaki dan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kelebihan para guru ini ataupun para ulama ini ataupun para pendidik ini sangat besarlah, sangat banyak kalau kita nak lihat daripada Al-Quran dan juga daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga perkataan-perkataan ulama yang menunjukkan tentang kemuliaan dan kelebihan para guru dan para ulama, orang yang memiliki keilmuan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat ketinggian, kedudukan orang-orang yang beriman daripada kalangan kamu dan mereka-mereka yang diberikan ilmu dengan beberapa darjat tingkatan yang tinggi. Maknanya kemuliaan mereka tak sama. Tak sama dengan orang-orang yang tidak tahu. Orang yang tahu lebih tinggi kedudukannya daripada orang yang tidak tahu. Kemudian kalau ada orang yang tahu, atasnya tu ada orang yang lebih tahu, maka kedudukannya lebih tinggi daripada orang yang tahu. Maka kemuliaan diri seseorang itu diukur dengan seberapa banyak ilmu dan pengetahuan yang ada di dalam dirinya itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang keutamaan dan kemuliaan para ulama. Nabi menyatakan, sa'altu Jibril an ashabil ilmi faqala hum suruju ummatik fid dunya wal akhirah tuba liman arafahum wal wailu liman ankarahum wa abghadahum. Riwayat hadis daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Maksudnya apa? Aku bertanya akan Jibril daripada segala orang yang mempunyai ilmu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang kedudukan orang yang memiliki ilmu. Maka jawab Jibril alaihi salam, mereka itulah beberapa pelita umat engkau pada dunia dan akhirat.
Jadi Jibril memperumpamakan orang-orang yang memiliki ilmu ini seumpama pelita. Pelita pada nisbah apa ni? Cahayanya itu menerangkan. Bila ada pelita, sekarang kita kata lampu lah. Dengan sebab ada lampu ni, maka lampu ni memberi cahaya. Dia menerangkan. Jadi para ulama ataupun orang yang memiliki ilmu ni umpama pelita bagi umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di dunia dan juga ketika di akhirat. Sebab tu para malaikat mereka melihat majlis-majlis ilmu ni di dunia ni seumpama kita melihat bintang-bintang di langit. Bila kita melihat bintang di langit tu kan berkelipan, cerah-cerah. Maka malaikat melihat bumi Allah Ta'ala ni, di mana tempat tu ada majlis-majlis ilmu, maka akan berkelip seumpama bintang yang ada di langit. Kenapa? Kerana adanya orang yang alim, adanya orang yang berilmu. Kemudian Sayyidina Jibril alaihissalam menyatakan, baiklah bagi mereka yang kenal akan mereka itu ulama, maka beruntunglah siapa yang mengenal akan daripada kalangan umat Nabi ni, daripada kalangan ulama. Siapa yang kenal para ulama, maka dapatlah kebaikan. Dan binasalah bagi mereka yang ingkar akan para ulama. Siapa yang ingkar, yang tak setuju, yang tak suka. Dan binasa jugalah mereka yang benci akan para ulama. Siapa yang benci kepada para ulama dan mereka ingkar akan perkataan dan suruhan ulama, yakni orang yang berilmu, maka mereka itu tergolong dalam golongan yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kelebihan lah. Orang yang memiliki ilmu ni mendapat kemuliaan daripada Allah, sehingga beruntunglah mereka yang kenal kepada mereka dan binasalah mereka yang ingkar serta benci kepada para ulama ataupun orang yang berilmu. Di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, nazratun ilal alimi ahabbu ilayya min ibadatin sanatin siyamiha wa qiyamiha. Maksudnya apa? Sekali pandangan kepada orang alim, sekali pandangan melihat kepada orang alim, yakni melihat dengan pandangan ta'zim, penghormatan kepada orang yang berilmu itu, Nabi kata terlebih kasih kepada aku daripada ibadat setahun. Melihat kepada wajah orang alim dengan kita kata pandangan penghormatan, dengan pandangan kemuliaan, Nabi kata terlebih aku suka, terlebih aku kasih daripada ibadat setahun, yakni ibadat sunat selama setahun, yang mana siangnya itu berpuasa dan malamnya itu didirikan dengan qiyamul lail. Ini kelebihan. Melihat wajah para ulama diberikan menjadi kesukaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kebaikannya itu ataupun kebajikannya itu, pahalanya itu melebihi daripada ibadah setahun, ibadah sunat selama setahun yang siangnya berpuasa dan malamnya itu mendirikan qiyamul lail. Dengan melihat kepada wajah orang lain. Tu. Dan di antara lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jalasa 'indal 'alimi sa'ataini au akala ma'ahu luqmataini au sami'a minhu kalimataini au masya ma'ahu khutwataini a'tahu Allah ta'ala jannataini kullu jannatin mislud dunya marratain. Ini besar kelebihan ni orang yang berilmu. Dengan hadis inilah kita berharap ada daripada kalangan anak-anak kita ataupun ahli keluarga kita ni, daripada kalangan orang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan ilmu. Kenapa? Duduk dengan mereka setiap masa tu diberikan pahala dan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, artinya barang siapa yang duduk di sisi orang alim 2 saat, maksudnya 2 ketika, 2 waktu, 2 waktu ataupun 2 saat, masa 2 ketika lah, 2 keadaan, 2 waktu duduk dengan dia, atau makan ia serta orang alim, ataupun duduk makan bersama dengan orang lain 2 mulut, maksudnya 2 hidangan, 2 hidangan, 2 kali makan, atau dengar ia daripadanya akan 2 patah perkataan daripada ilmu. Mendengar 2 patah perkataan daripada ilmu,
atau berjalan ia sertanya 2 jagah, yakni 2 langkah, ataupun berjalan dengan dia 2 langkah. 2 langkah berjalan. Tu. Nescaya memberi akan dia, yakni orang yang duduk 2 waktu, makan 2 keadaan, kemudian mendengar 2 perkataan, kemudian berjalan 2 langkah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya itu 2 syurga. Dia beri 2 kelebihan di syurga. Dapat 2 syurga yang tiap-tiap satu syurga itu seumpama dunia 2 kali ganda. Satu syurga 2 kali ganda dunia. 2 syurga 4 kali ganda dunia. Itu besarlah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kepada siapa ni? Kepada mereka yang hanya duduk, makan, mendengar dan berjalan dengan para ulama. Tu. Dan ulama'nya lebih lagi lah. Kalau orang yang duduk saja kelebihannya seumpama tu, ulama'nya lagilah dia berikan kelebihan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara hadis yang menjadi galakan kepada kita ni, supaya nak kalau boleh anak-anak kita ni daripada kalangan ulama. Kenapa? Beruntungnya kita setiap masa dapat duduk bersama dengan dia, dapat makan bersama dengan dia, dapat berjalan-jalan dengan dia, dapat mendengar perkataan-perkataan daripada dia. Ini sebahagian daripada kelebihan yang perlu kita nyatakan, yang perlu kita beritahu kepada anak-anak kita. Supaya bila mereka tahu kelebihan ini, mereka ada kesungguhan dan juga ada rasa nak menghormati akan para ulama dan guru-guru mereka. Wajiblah ia mengamalkan segala nasihatnya dan mengetahui akan kelebihan mereka itu para guru, dan bersungguh-sungguh pada memahamkan barang yang diajarkan kepadanya. Ini maksud hirsun ni, maksudnya bersungguh-sungguh pada memahamkan barang, yakni pada memahamkan sesuatu yang diajarkan kepadanya daripada ilmu. Kena sungguh-sungguh. Apa yang diajarkan oleh guru, apa yang didengari daripada gurunya, maka dia kena bersungguh-sungguh untuk memahamkan. Jadi macam mana cara nak memahamkan ilmu yang diajarkan oleh guru? Maka kena memperbanyakkan murajaah. Kena memperbanyakkan murajaah, kena memperbanyakkan mengulang, kena memperbanyakkan membahas akan ilmu tersebut supaya lekat, supaya dia faham. Dengan memperbanyakkan ulang-ulang tu akan menjadikan terbukanya akalnya untuk memahami akan satu-satu ilmu. Seperti mana pepatah ataupun petua para ulama, idza taharrara tahaqqaqa. Apabila sesuatu perkara itu sentiasa diulang, maka akan semakin tahqiq, semakin faham dan semakin reti dengan satu-satu permasalahan. Sebab tu kena bersungguh-sungguh. Kita lihat pernah ada satu ketika seorang masyayikh besarlah, sebelum dia menjadi seorang guru yang hebat, waktu dia belajar dulu, ketika dia belajar, didapati dia tak boleh nak faham. Lama dia belajar, tak boleh nak faham. Sehingga akhirnya dia buat keputusan. Apa dia? Nak meninggalkan medan belajar ilmu ni, meninggalkan madrasah untuk pulang ke kampung bekerja. Dalam perjalanannya tu dia singgah berehat di satu tempat, masuk ke dalam satu bukit yang di situ ada gua. Gua yang kecil tempat dia berehat. Waktu dia tengah duduk tu, dia perhatikan ada sebiji batu duduk di bawah, kemudian ada titisan air jatuh. Setitik jatuh di atas batu. Dan dia di situ Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada dia melihat keadaan batu yang keras boleh melekuk dengan titisan air yang lembut. Dia pun terfikir, dia kata, batu yang keras ni boleh melekuk dengan sebab berkali-kalinya air tu jatuh. Dengan sebab air ni walaupun lembut, tetapi bila berulang-ulang kali jatuh di tempat yang sama, akhirnya menyebabkan batu tu melekuk. Dia kata, tu batu boleh lembut dengan air yang lembut. Ni aku manusia yang diberikan akal ni, takkanlah aku tak boleh nak faham seandainya aku mengulang-ulang akan pelajaran yang diajarkan oleh guruku. Maka dia tak jadi balik. Pergi semula ke tempat madrasah tu, dia kata dengan guru, saya nak belajar.
nak belajar. Maka apa yang dia buat? Dia bersungguh-sungguh dengan mengulang-ulang akan pelajaran yang diajarkan oleh gurunya. Akhirnya dia menjadi seorang guru yang sangat hebat. Dia menjadi orang yang sangat hebat. Itu kepentingan bersungguh. Bersungguh-sungguh dalam belajar. Kalau tak bersungguh-sungguh tak boleh. Jadi bersungguh-sungguh ni dia diibaratkan dengan istimrar, maksudnya berulang-ulang. Berulang-ulang murajaah, berulang-ulang menghafal, berulang-ulang menghadiri kelas, berulang-ulang untuk buat kerja dan sebagainya. Itu dengan sebab berulang-ulang dalam menuntut ilmu ni akan menyebabkan kita mendapat kefahaman. Itu syarat nak dapat ilmu, mesti kena sentiasa mengulang-ulang akan pelajaran dan bersungguh-sungguhlah. Dan bersungguh-sungguh pada memahamkan barang yang diajarkan kepadanya. Ni. Kerana apa? Kerana guru-guru itu menempati kedudukan ibu bapa. Jadi kita kena amalkan nasihat dia. Kemudian kena tahu kedudukan dan kelebihan dia. Dan bersungguh-sungguh untuk memahamkan apa yang diajarkan kepada kita. Kerana apa? Kerana guru tu seolah-olahnya menempati kedudukan ibu bapa. Seperti mana kita kena bersungguh-sungguh mendengar nasihat, menjalankan tugas apa yang diperintahkan oleh guru dan memahami apa jua arahan daripada ibu bapa kita, maka begitulah keadaannya dengan guru. Sebab apa? Dia menempati kedudukan ibu bapa. Dan yang ketiga, wajiblah ia murid tu duduk di hadapan guru-gurunya dengan sehabis-habis senyap dan beradab. Bila menuntut ilmu, duduk di hadapan guru, jangan buat sesuatu yang boleh mengganggu guru itu sedang mengajar. Sehingga mengalihkan perhatiannya daripada mengajar, maka itu termasuk dalam su'ul adab. Adab yang buruk sebagai orang yang menuntut ilmu. Jadi nak menuntut ilmu, di antara adabnya, bila berhadapan dengan guru, duduklah dengan sebaik-baik keadaan. Seelok-elok keadaan. Sehabis-habis adab, kita usahakanlah duduk di hadapan guru. Seperti mana kita lihat keadaan para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga setengah daripada riwayat menceritakan apabila duduknya para sahabat di hadapan Rasulullah, sehingga sehingga burung tu kalau terbang boleh hinggap pada tubuh-tubuh mereka. Kerana apa? Tetapnya tu seumpama dahan-dahan kayu yang tak bergerak bila duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak angkat kepala, tak bergerak tubuh mereka apabila di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga keadaan murid-murid daripada kalangan para ulama, daripada kalangan guru-guru tabi'in tu, ginilah akhlak mereka bila di hadapan guru-guru mereka. Sehabis-habis senyap dan juga beradab di hadapan guru-guru mereka. Lagi ingat serta yang amat-amati akan tiap-tiap ajarannya tu. Bukan sekadar senyap je. Ada senyap tidur pun ada juga. Senyap buat kerja lain pun ada juga. Ini tak. Duduk senyap dan beradab, lagi mengamat-amati akan tiap-tiap perkara yang diajarkan oleh gurunya. Tengok. Sebab tu di antara adab, bila guru tak suruh menulis, jangan menulis. Dengar. Terkadang sebab guru tu nak kita fokus pada mendengar. Kalau guru tu kata kita tulis, baru kita tulis. Kalau waktu dia bercakap, jangan tulis. Kerana kita ni manusia, dia lemah. Lemahnya apa? Telinga kita takkan boleh untuk mendengar suatu perkara dalam keadaan kita melakukan pekerjaan yang lain. Tu. Contohnya kalau kita bercakap, nak dengar, tak boleh fokus. Ataupun kita menulis, kemudian kita nak mendengar, kita tak boleh nak fokus. Kerana tu bila menulis, maknanya kita tak tertumpu kepada pendengaran. Bila kita nak mendengar, jangan buat kerja lain. Dengan sebab tu kita akan dapat dipanggil fokus ataupun perhatian yang lebih sempurna pada apa yang sedang diajarkan oleh guru kita. Tu kena ajarlah ni. Kena ingat serta amat-amati akan tiap-tiap ajarannya, ajaran guru. Baik. Seterusnya, janganlah pada ketika belajar itu ia memain-mainkan kedua tangannya. Maksudnya ketika belajar tu jangan buat lain lah. Kalau nak pegang pen tu jangan diketuk-ketuk, jangan dipusingkan dekat jari dan sebagainya. Inilah termasuk dalam keadaan ni apa ni? Orang yang belajar main handphone dan sebagainya. Ini banyaklah kalau kita lihat
orang ngaji di surau balai ni lah keadaannya tu. Ngaji dengan orang tua dan sebagainya, tok guru duduk depan mengajar, dia duduk sama dia duduk main totek mesej dan sebagainya. Tu tak ada faedah belaka lah tu. Termasuk orang yang tidak beradab dalam majlis ilmu. Jangan jadikan majlis ilmu ni sebagai tempat untuk kita istirahat je. Kebanyakannya gitulah. Orang-orang yang duduk di masjid, surau dan sebagainya, mereka nak jadikan majlis ilmu sebagai tempat mereka rehat. Sementara nak tunggu di antara maghrib dan isyak, daripada pergi ke tempat-tempat yang lain tu, maka duduklah sekejap, ambil kipas, kalau ada aircon pun duduk rehat. Tu mana bukan tujuan nak menuntut ilmu betul. Jadi kalau betul nak menuntut ilmu, adabnya apa? Ketika belajar tu, jangan ia memain-mainkan kedua tangannya. Tangan ni jangan buat benda lain, melainkan menulis. Dan juga beri perhatian kepada guru. Apatah lagi kacau kawan, lepak dia dan sebagainya, tu tak boleh. Atau menggoyang-goyangkan kakinya. Kalau kita di sekolah kan, dia duduk kursi tinggi. Tu jenis suka kaki ayuh gitu. Tok guru ngajar dia ayuh kaki. Ni janganlah. Jangan goyang-goyangkan kakinya. Jangan goyang-goyangkan kakinya. Atau menoleh ke belakang, ataupun tengok ke belakang, kanan, kiri dan sebagainya. Tok guru ngajar depan, dia sibuk tengok orang. Kalau tengok luar ke dan sebagainya. Janganlah. Tumpuan bukan di situ. Tengok pada tempat apa yang sedang kita lihat di hadapan. Tengok pada wajah guru. Kalau dia menulis, tengok apa yang dia tulis. Ataupun bercakap-cakap dengan orang lain. Ni lagi tak boleh. Waktu guru sedang mengajar, kita jangan bercakap-cakap. Jangan mengeluarkan suara pun. Jangan bercakap kecuali ditanya. Kalau tak tanya, diamlah. Tak usah cakap apa-apa. Orang nak cakap ke apa ke, jangan. Seperti mana orang-orang lelaki diperingatkan ketika mendengar khutbah, jangan berkata-kata ketika khatib membaca khutbah. Begitu juga dalam keadaan orang yang menuntut ilmu. Kerana khutbah tu ibarat daripada menyampaikan ilmu lah. Dan majlis ilmu tu begitu juga. Mana tak layaklah atas kita ni nak bercakap-cakap. Sehingga sebahagian daripada para guru, ketika mereka mengajar, ada orang berzikir dengan butir tasbih pun dia marah, dia kata. Tu. Kenapa? Ini bukan medan zikir. Kerana ilmu tu berzikir dah. Waktu kita belajar ni, itu dia kata masuk zikrullah dah. Ingat kepada Allah. Dah sibuk apa lagi kita nak berzikir dan sebagainya. Berzikir ada waktu dia. Tak usah kita nak main butir tasbih dan sebagainya. Bukan tepat dia. Kerana waktu tu untuk kita menuntut ilmu. Jadi dengar. Tu kalau main tasbih tak boleh, lagi main telefon lagi tak boleh lah. Okey. Tu. Kerana apa? Kerana kalau buat semua perkara tu, main-main kedua tangan, goyang-goyangkan kaki, toleh ke kanan dan ke kiri, serta bercakap-cakap dengan orang, kerana perangai inilah suatu perangai yang sehabis-habis tak baik, dia kata. Tu sehabis-habis tak baik, mana akhlak yang buruk lah. Bila ada kelakuan yang tak elok, maka keberkatan itu akan tercabut. Kefahaman tu tak akan dapat. Kalau dia kata dia faham juga, tak akan ada keberkatan. Jadi ilmu yang tanpa keberkatan, walaupun ada kefahaman, tak akan memberi kebaikan. Dia akan membawa kepada kemudaratan. Ini kena jaga baik-baik. Sebab tu ilmu ni berhajat kepada berkat. Berkat ilmu itulah yang menjadikan murid tu berjaya di dunia dan akhirat. Ada setengah daripada murid ngaji tak setara mana sangat, tapi sebab dia khidmat, dia beradab, Allah Ta'ala berikan berkat sehingga ilmu tu memberi kebaikan dalam kehidupan dia. Walaupun dia tak jadi ulama, tapi ilmu yang dia ada tu boleh memimpin dan memandu kehidupannya ke arah yang lebih baik. Walaupun dia bekerja dan sebagainya, dia tak tinggal sembahyang, jemaah tak tinggal, kuliah pun hadir. Kemudian akhlaknya comel, adabnya comel, tahu menghormati orang tua dan sebagainya. Sebab apa? Sebab ada berkat ilmu tu. Bukan semestinya menuntut ilmu ni nak jadi ulama, tak juga. Kenapa? Ilmu ni tujuannya untuk membawa kita supaya jalan kepada Allah Ta'ala tu dalam keadaan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita berada pada landasan yang betul untuk mendapat kebaikan dan juga kebajikan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu. Lepas tu dia suruh jaga akhlak ni. Penting adab ni. Dalam menuntut ilmu, adab ni lah yang menjadi nilaian yang tinggi terhadap diri seorang pelajar. Yang kelima, apabila ditanya oleh gurunya akan suatu apa jua pertanyaan, maka hendaklah ia berdiri serta meluruskan kedua tangannya pada kedua lambungnya dengan berpatutan. Maksudnya apa? Apabila guru tu bertanya, maka bangunlah. Kalau diperintahkan bangun. Kalau lu sekolah memang disuruh bangun.
Adapun kalau tak apa kalau tak diperintahkan bangun, maka duduklah dengan cara yang baik. Jadi apabila ditanya oleh gurunya akan suatu apa jua pertanyaan, maka hendaklah dia berdiri serta meluruskan tangan. Mana luruskan tangan ke bawah. Umpama polis nak kawak tu lah, turus. Jangan guru tanya dia pun tangan gini ataupun gini ke, ataupun gaul kepala dan sebagainya. Ni dipanggil adab yang tak molek kan ni. Orang tanya tapi dia macam nak tanya benda. Macam samsing pula, mana boleh. Tak, kena turunkan bawah. Luruskan tangan dia. Dapat kadar yang berpatutan. Dan kemudian daripada ia telah mendengar betul-betul akan pertanyaan itu, maka hendaklah dijawab dengan jawapan yang baik. Bila dia dah dengar betul-betul apa yang ditanya oleh guru tu. Apabila guru tu bertanya, maka dengar betul-betul, beri tumpuan di atas pertanyaan yang ditanya oleh guru tu. Kemudian maka hendaklah dijawab dengan jawapan yang baik. Kalau tahu, maka jawablah dengan jawapan yang baik. Dan suara yang lemah lembut serta perkataan yang halus. Maksudnya apa? Jawab tu dengan suara yang memang selayaknya kita ucapkan. Mana bukan cakap tinggi suara, bukan dengan maksudnya apa? Menguatkan suara kita pada tempat yang tak perlu. Mana cakap yang lembut, yang sesuai didengar oleh guru serta perkataan yang halus dan perkataan yang baik. Dengan perkataan-perkataan yang elok. Jangan jawab tu seperti orang yang sombong. Mentang-mentang kita tahu, kita kata, kacang je ni cikgu. Saya pun tahu boleh buat. Jangan. Walaupun kita tahu, tetapi jawablah dengan cara yang baik, cara yang lemah lembut dan juga perkataan-perkataan yang baik. Jawab dengan jawapan yang sempurna kalau memang kita tahu. Kalau kita tak tahu, maka mengakulah kita tak tahu. Tu. Daripada kita buat tahu, baik kita mengaku tak tahu. Tapi sebaiknya apabila guru tu tanya kepada kita, kita tahu maka jawablah. Itu di antara bentuk penghormatan kita kepada guru. Terkadang ada setengah daripada kita ni puas guru tu tanya, siapa ada soalan. Padahal masing-masing tak tahu belaka, tak nak soal. Jadi maknanya bila dibuka peluang macam tu, guru tu nak bertanya kepada siapa yang tak tahu supaya bertanya. Jadi bila tak tahu, kita bertanya, guru akan jawab lah. Tapi bila kita tak respon, seolah-olah kita tak memberi penghormatan kepada dia. Seolah-olah kita ni tak endah dengan apa yang dia inginkan. Dan seolah-olah kita tahu belaka. Tak boleh gitu. Itu tak termasuk dalam akhlak orang yang menuntut ilmu. Tu. Kemudian boleh ia bertanya. Maknanya boleh pelajar tu bertanya kepada guru-gurunya. Boleh nak tanya, tak ada masalah. Akan tiap-tiap masalah yang tiada ia faham. Mana kita boleh bertanya kepada guru akan tiap-tiap masalah yang tiada faham. Bahkan bertanya ini termasuk bahagian daripada pintu-pintu ilmu. Kalau kita tak tahu, kita tak tanya, kekallah dalam kejahilan. Malu bertanya, sesat jalan. Sebab tu disuruh tanya. Kenapa? Kalau tak tanya ni, maka kita akan sesat daripada mencari kebaikan. Kerana ubat bagi jahil tu bertanya. Bila tak tahu, tanya. Jadi boleh bertanya kepada guru-guru akan tiap-tiap masalah yang kita tak faham daripada ilmu yang kita pelajari. Tetapi dia kata, bertanya itu janganlah pula sampai memutuskan percakapannya. Maksud jangan menyampuk waktu dia sedang cakap. Nak tanya tu betul dah, tapi kena waktu yang sesuai. Antaranya apa? Biarkan guru tu habis bercakap dulu, barulah kita tanya. Ni yang pertama, adab nak bertanya. Yang kedua, jangan bertanya dengan nada yang tinggi. Dan jangan bertanya tu dengan sebab nak seolah-olah kita nak canggah dia. Guru kita cakap benda yang salah, kita nak tanya tu seolah-olah kita nak tunjuk yang kita betul. Itu tak boleh juga. Dan kemudian di antara adab bertanya, jangan bertanya ketika guru tu sedang berjalan pulang daripada pengajian dia. Itu tempat tak sesuai kita nak bertanya. Jadi nak bertanya ni ada tempat-tempat dia. Ada keadaan-keadaannya dan minta izin kepada guru tu. Kalau dia izinkan untuk bertanya, kita bertanya. Kalau tak, maka tak perlu bertanya lah. Cari waktu yang sesuai. Tu. Dia kata, tetapi bertanya itu janganlah pula sampai memutuskan percakapannya. Atau berulang-ulang sangat. Ataupun banyak kali.
Atas dia je kat 10. Tak dah orang lain. Mentang-mentang kita kata bertanya tu pintu bagi ilmu, pah dia. Dia tak boleh juga. Kerana kita kena lihat keadaan guru tu. Dan keadaannya itu, keadaan bertanya tu dengan lemah lembut dan beradab. Ni penting ni, nak bertanya boleh, tapi dengan cara yang sesuai. Dengan bahasa yang sesuai, dengan soalan-soalan yang sesuai, dan dengan adab ni kena jaga, tempat yang sesuai, waktu yang sesuai kena jaga. Terutama kalau dalam pengajian guru tu tak buka kepada pertanyaan, maka jangan tanya. Kenapa? Mungkin dia tak bersedia. Bukan semua orang ni boleh jawab apa kita kata waktu tu juga. Andai kata kalau guru tu tak jawab, kita tanya, dia tak bersedia nak jawab, nanti akan ada anggapan daripada murid-murid yang lain, tok guru pun tak tahu. Tu kan dah satu keadaan kita merendahkan kepada guru. Sedangkan waktu tu tak sesuai bertanya. Kerana guru ni dia tak akan jawab pada semua tempat. Bukan semua benda ni dia boleh ingat. Ada ketika dia tak, bukan tempat yang sesuai untuk dia berjawab, maka dia tak jawab. Dia kena tanya, tok guru boleh tanya tak? Kalau dia kata, bolehlah nak tanya, kita pun tanya. Kemudian anda kata, kalau dia kata, beri saya waktu, maka berilah waktu. Bukan semua benda dia boleh jawab pada waktu tu juga. Jadi kalau dia tak jawab pada waktu tu, di sisi dia bukan satu kehinaan, bahkan satu kemuliaan seorang guru. Apabila dia tak, kita panggil tak gopoh nak menjawab satu-satu soalan. Kalau dia minta beri saya waktu, tu tandanya dia nak pergi tengok dulu, balik semak dulu apa semua, tengok kitab dan sebagainya. Kemudian dia jawab mengikut apa yang dia dapat daripada fakta yang betul ataupun sumber yang lebih baik, lebih sempurna jawapan dia. Kalau kita paksa dia jawab waktu tu juga, maka mungkin jawapan yang dia akan bagi tu jawapan yang tak bersesuaian. Jadi guru yang betul ni dia akan jaga. Sebab apa? Orang ambil perkataan dia sebagai fatwa, lagi murid. Sebab murid dia tak pandai nak cari ke tempat-tempat lain. Dia akan, bila orang tanya, dah kau buat gini kan? Aku tanya dengan guru aku, dia kata gini-gini. Guru aku yang ajar, aku ikut dia je. Padahal benda yang dia ambil tu mungkin salah. Sebab tu bagi waktu kepada guru. Biar dia ada ruang nak semak kitab dan sebagainya, barulah dia bagi jawapan. Baru puas hati. Baru kita puas hati. Andai kata kalau kita kata tak sabar, nak tunggu jawapan lama sangat, dah pergi tanya dengan orang lain. Tak usah tunggu ke dia. Tanya orang lain yang rasa boleh beri jawapan dengan segera. Tapi jangan sampai kita letakkan suuzon kita kepada guru-guru. Kalau dia tak jawab, bukan maksudnya dia tak reti, tapi boleh jadi dia nak berhati-hati dalam memberikan jawapan. Okay? Dan dia kata janganlah sekali-kali ia menyalahkan guru-gurunya pada apa jua pun. Janganlah kita sengaja mencari kesalahan guru-guru kita pada apa jua keadaan. Kerana tu sebagai murid kena letakkan sentiasa husnuzon pada guru kita tu. Jangan sampai ada suuzon. Bila ada suuzon, maka tertutuplah pintu keberkatan ilmu tu nak datang kepada kita. Tu paling bahaya sekali menjadi seorang murid, iaitu nak menjaga hatinya supaya jangan sampai ada sengkaan-sengkaan buruk kepada gurunya. Terkadang ada ketika Allah Subhanahu Wa Taala menzahirkan atas gurunya ini kelakuan-kelakuan ataupun perbuatan-perbuatan yang di pandangan mata murid tu tak sesuai. Sehingga hati dia kata, mana guru jadi gini ni? Sepatutnya tak buat gini. Kenapa dia gini ni? Tak comel ni. Tu sengkaan buruk. Dia tak letakkan husnuzon dulu. Dia tak pergi bertanya. Dia tak pergi bersoal selidik. Dia letak terus sengkaan buruk. Ini tak boleh. Tak boleh. Sebagai murid tak boleh. Lagi-lagi murid yang menjalani perjalanan menuntut ilmu agama, ni tak boleh. Sengkaan buruk tak boleh ada dalam hati kita. Lagilah kalau orang tu kita anggap sebagai masyayikh kita, sebagai syekh kita yang nak bawa kita kepada jalan kebaikan, tak boleh letak kita punya suuzon kepada, tak boleh. Mesti nak kena serta husnuzon. Sebab dia, kita anggap dia orang alim. Kalau dia buat ni, kita kata dia ada dalil dia tu. Mungkin ada sebab-sebab tertentu dia buat gini-gini. Sebab dia alim kan. Aku ni tak tahu mana lagi. Aku ni tak tahu mana lagi. Sebab tu letakkan macam tu. Dengan guru jaga baik-baik. Jangan cepat kita menidakkan perbuatan dia dengan menuduh bermacam-macam. Sebab tu dia kata jangan sekali-kali sebagai murid tu menyalahkan guru-gurunya pada apa-apa jua keadaan pun. Tetapi hendaklah didengarnya akan apa-apa jua nasihatnya yang baik. Yang patut kita buat apa? Dengar. Apa nasihat dia bagi? Dengar. Nasihat yang baik-baik kita dengar.
dan diamalkan apa-apa perkara yang terpuji yang diajarkan oleh guru tu. Ni benda yang kita kena jaga baik. Kalau dia suruh kita curi dan sebagainya, tu jangan buat lah. Tapi selama mana benda yang disuruh tu termasuk dalam tuntutan syarak, maka wajib kita turut. Dan yang ke-8, janganlah ia bersembang pada tengah belajar itu dengan pelajar yang lain. Dengan pelajar yang lain, tetapi hendaklah diselesaikan dahulu tiap-tiap bahagian pelajarannya itu. Janganlah ia bersembang pada tengah belajar itu dengan pelajaran yang lain. Bukan dengan pelajar ni, dengan pelajaran yang lain. Maksudnya apa? Waktu belajar satu-satu bab, jangan duk sembang pasal bab yang lain. Kita belajar ilmu fiqah contoh, jangan cerita pasal ilmu lain lah. Kenapa? Waktu tu untuk membicarakan tentang ilmu fiqah. Tu. Tetapi dia kata hendaklah diselesaikan dahulu tiap-tiap bahagian pelajarannya itu. Mana selesaikan dulu bab tu. Contoh kita ngaji fiqah baru bab taharah, tak usah sibuk ke depan tu. Tak usah sibuk bahagian depan lagi. Selesaikan dulu bab yang kita ngaji tu. Sebagai penuntut ilmu, maknanya kita berbicara pada tempat yang kita bincangkan ketika tu. Tak usah kita nak melangkah jauh dulu pada waktu kita sedang berbahas ataupun sedang belajar topik yang sedang diajarkan. Ini di antara adab. Termasuk nak bersoal lah. Bila nak bersoal tu, soal lah benda apa yang kita belajar. Jangan soal benda yang keluar daripada topik pembelajaran. Tak sesuai. Soalan tak kena pada tempat. Jadi kata jangan bersembang. Jangan bersembang. Bersembang pasal ilmu yang lain dalam waktu belajar pun tak boleh. Lagikan bersembang dengan apa kita kata cerita-cerita yang tak ada kaitan dengan ilmu, lagilah tak dibenarkan. Dan yang terakhir, wajiblah ia bersungguh-sungguh pada segala pelajarannya. Seperti mana kita nyatakan tadilah, wajib bersungguh-sungguh pada setiap pelajarannya. Setiap ilmu yang dia tuntut kena bersungguh-sungguh, supaya tiada tergendala guru-gurunya itu memberi surat akuan kepujian kepadanya kelak. Ni bagi orang yang sekolah akademik ni, ambil penyata lah maksud dia ni. Jadi dia suruh kita belajar betul-betul sampai selesai semua yang kita belajar, supaya nanti waktu menerima sijil ke, waktu menerima buku penyata tahunan dan sebagainya, tak tergendala. Seolah guru tu akan menulis benda wak molek je, benda wak comel je. Sebab apa? Kita belajar bersungguh-sungguh. Dapat periksa pun comel keputusannya, menghafal pun comel keputusannya, semua cantik je. Jadi guru ni senang je nak tulis. Jadi seolah-olah guru ni rasa suka hati dengan murid yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Siapa yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dia akan mendapat kesukaan dan kecintaan daripada gurunya. Walaupun dia tak termasuk daripada kalangan murid yang bijak, tapi kalau dia bersungguh dan dia menunjukkan adab yang baik, pasti akan dicintai oleh gurunya. Sebab tu sukar kita nak melihat seorang guru mengiktiraf muridnya, melainkan murid tu yang mengaku sebagai murid kepada seorang guru tu ramai. Jadi yang kita nak mana? Biar guru tu iktiraf, inilah murid aku. Jangan kita sebagai murid ngaku, aku murid pada guru ni, aku murid pada guru ni, aku murid pada guru ni. Kita ngaku sebagai murid. Guru tu kenal kita tak? Tak kenal. Kita je ngaku. Yang tu ramai. Mengaku-ngaku sebagai murid ramai. Tetapi tak ramai mereka yang dapat akuan ataupun pengakuan daripada guru tu kurang. Yang kita nak mana? Pengakuan daripada guru. Inilah murid saya. Selama dia ngaji, memang ginilah keadaannya, molek, rajin dan sebagainya. Ni insya-Allah lah dia akan berjaya dalam kehidupan. Itu kita nak tu. Tu doa guru bila dia beri keizinan kepada kita keluar daripada tempat pengajian dia dengan membawa berkat doanya tu, insya-Allah lah jadi molek lah, jadi comel lah tu. Jangan sampai meninggalkan tempat pengajian dengan meninggalkan rasa benci dan sakit hati guru. Lagilah tak jadi apa budak ni. Dia tak akan jadi dapat baik punya, tak akan dapat, melainkan dia mencari semula redha daripada guru dia. Okey, habis itulah berkenaan tentang adab kepada guru. Ini sebahagian yang dia nyatakan dalam kitab ni. Kalau nak cari lagi, boleh tengok dalam kitab Ta'limut Ta'lim, boleh tengok dalam kitab Bidayatul Hidayah. Banyak lagi daripada kitab-kitab adab yang membicarakan tentang keutamaan adab sebagai murid kepada seorang guru. Habis itu, nanti kita akan masuk pada membicarakan pelajaran yang ke-10
Apa dia tu? Adab kepada sekalian murid-murid. Ni kalau guru. Tadi beradab dengan guru. Ni kalau kita jadi guru, bagaimana pula nak beradab dengan murid-murid. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada kuliah yang lagi akan datang. Tak ada apa-apa, malam esok lah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa li ashabil huquqi alaina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.